Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada mereka yang tidak beragama Islam. Sidang pendengar sekalian, sebelum ini saya telah bicarakan tentang keraguan pertama yang ditimbulkan oleh kelompok ataupun kumpulan Melayu murtad yang menyatakan bahawa umat Islam sujud menyembah kiblat sama seperti penyembah-penyembah berhala. Pada kali ini saya akan menjawab persoalan yang lain, di mana antara persoalan yang ditimbulkan ialah tentang sembahyang. Umat Islam sebenarnya apabila sembahyang bukan menyembah Allah, sebaliknya menyembah Jesus. Ini kerana sembahyang 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah berkaitan peristiwa penyaliban Jesus. ISLAM, seperti mana yang didakwa oleh mereka. ISLAM. Inilah 5 waktu perkataan Islam yang ada dalam solat adalah ada kaitan dengan peristiwa pensaliban Jesus. Waktu Isyak, di mana Jesus ditangkap. Yang kedua, subuh, di mana Jesus dihadapkan di mahkamah. Yang ketiga, luhur, itu sembahyang zuhur, Jesus disalib. Asar, Jesus mati di tiang salib. Yang keempat, yang kelima, maghrib, Jesus dikebumikan. Jadi umat Islam sembahyang sebenarnya adalah menyembah Jesus, peristiwa penyaliban Jesus daripada mula ditangkap sampailah Jesus mati di tiang salib. Oleh itu, hakikatnya orang Islam bersembahyang bukan menyembah Allah, tetapi sebenarnya adalah menyembah Jesus. Inilah dakwaan kenyataan Melayu murtad yang memberikan keraguan ataupun kecelaruan ataupun kesalahfahaman terhadap agama Islam itu. Bagi saya, ia bukan salah faham, tetapi ia adalah satu yang direka-reka, yang tidak ada kaitan langsung dengan Islam. Orang Islam pada hakikatnya adalah menyembah Allah SWT, bukan menyembah Jesus. Kenapa saya nyatakan demikian? Sebab ini adalah perbandingan yang dilakukan oleh beliau tanpa asas yang kukuh. Hanya perbandingan sahaja, nampak macam waktu, hatta pada hakikatnya waktu ini tak benar. Saya akan jelaskan satu persatu nanti kenapa saya dakwa bahawa perbandingan ini adalah rekaan yang tidak ada asas langsung. Kita perhatikan perkara yang pertama. Perkataan dikaitkan Islam dengan ISLAM. Tuan-tuan dan sekalian, wahai saudara sekalian, fahamilah Nabi Muhammad orang Arab. Dia bukan orang Melayu. Tulisan Islam dalam zaman Nabi tak guna ISLAM, guna alif, sin, lam, alif, mim. Jadi ini pun dah satu kesalahan yang besar, di mana dakwaan Islam yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu dengan asas ISLAM. Sedangkan Islam alif, sin, lam, alif, mim, daripada perkataan salam, iaitu kedamaian, kesejahteraan, penyerahan. Bukan maksud ISLAM ikut alfabet Roman ataupun dalam bahasa Melayu kita ambil sekarang ini. Jadi ia tidak ada kaitan langsung, sebab Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, menggunakan alfabet bahasa Arab, bukan menggunakan alfabet Roman. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Arab, bukan menggunakan alfabet Roman. Jadi perbandingan ini langsung jauh, tidak ada kaitan langsung, bahkan ia jauh menyeleweng. Itu perkara yang pertama. Perkataan yang kedua diterangkan kat sini Isyak, subuh, luhur. Untuk makluman, perkataan luhur tidak ada dalam bahasa Arab. Perkataan luhur tak ada dalam bahasa Arab. Bahkan orang Melayu menjelaskan luhur itu ialah kejujuran, kebersihan. Orang Jawa kata waktu zuhur tu waktu luhur.
Ya, waktu luhur. Dan Nabi Muhammad bukan orang Jawa. Bagaimana kamu kaitkan perkataan luhur Jawa ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikaitkan dengan solat orang Islam? Ia satu perbandingan jauh menyeleweng. Bagaimana boleh dikaitkan kata luhur? Tanyalah mana-mana orang Arab. Kamu tahu tak apa itu luhur? Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu apa itu luhur. Dan kebanyakan orang Melayu kalau kita sebutkan luhur, mereka akan memahami bukan waktu sembahyang zuhur. Bahkan kalau kita lihat dalam rukun negara kita, keluhuran perlembagaan. Luhur difahami dalam bahasa Melayu dengan maksud yang lain. Bukan luhur seperti mana yang difahami oleh orang Jawa waktu sembahyang zuhur. Jadi perbandingan yang langsung tidak ada kaitan, bahkan ia jauh menyeleweng. Dakwaan ini adalah jauh menyeleweng. Minta-minta Allah berikan hidayah pada kita semua. Saya berdoa pada Allah SWT, mohon pada Allah SWT agar Allah pimpin kita semua kepada jalan yang benar. Ya, Allah pimpin kita semua pada jalan yang benar. Yang ketiga, dakwaan tentang waktu subuh. Jesus dihadapkan ke disebutkan Pilate, tapi sebenarnya nama Pontius Pilate. Ya, pronunciation yang lebih tepat adalah Pontius Pilate. Tak apalah, kita terima dalam bahasa Melayu Pilate. Dihadapkan di mahkamah waktu subuh. Cuba tuan-tuan bayangkan, waktu subuh ialah waktu terbit fajar sehingga sebelum terbit matahari. Adakah orang dihadapkan di mahkamah waktu itu? Dan Jesus hakikatnya secara sejarahnya tidak dihadapkan ke mahkamah pengadilan di waktu itu. Kita akan lihat kronologi nanti. Saya akan jelaskan ya. So, kenyataan waktu subuh, waktu gelap gelita, waktu lepas terbit fajar sehingga sebelum terbit matahari, waktu itulah waktu umat Islam sembahyang subuh. Waktu itu Jesus dihadapkan di mahkamah adalah fakta yang jauh menyeleweng, lari. Bahkan tidak ada mana mahkamah di dunia yang dibuka waktu itu. Ya? Yang keempat, disebutkan kat sini, Aisyah waktu Jesus ditangkap. Subuh, Jesus dihadapkan di mahkamah. Luhur, Jesus disalib. Ni saya akan jelaskan kemudian tentang waktu Jesus disalib. Kita akan lihat peristiwa persaliban lebih detail nanti. Kemudian asar, Jesus waktu mati di tiang salib. Maghrib, waktu Jesus dikebumikan. Apakah anda lupa? Di antara akidah yang paling penting dalam agama Kristian adalah resurrection, kebangkitan Jesus. Bilakah waktunya resurrection, kebangkitan Jesus daripada kubur? Kenapa tidak dikaitkan dengan 5 perkara ini? Sedangkan resurrection, kebangkitan daripada kubur itu merupakan di antara asas akidah agama Kristian. Daripada sinilah timbulnya divinity of Jesus. Jesus adalah Tuhan yang wajib disembah, yang perlu disembah. Ya, kebangkitan Jesus daripada kubur setelah dikuburkan selama 3 hari ikut dakwaan orang Kristian. Sedangkan daripada 5 perkara ini tidak dikaitkan tentang resurrection. Di manakah resurrection? Kalau kamu nak katakan bahawa Jesus, umat Islam bersembahyang menyembah Jesus kerana peristiwa pensaliban Jesus, disebutkan Jesus ditangkap, Jesus dihadapkan ke mahkamah, Jesus disalib, Jesus mati, Jesus dikuburkan, tetapi tidak dikaitkan bilakah waktu Jesus dibangkitkan. Tidak ada waktu yang keenam ya. Tidak ada waktu yang keenam. Umat Islam tidak sembahyang waktu 6 waktu. Okey. Jika sekiranya kita nak kaitkan peristiwa ini dengan pensaliban Jesus, saya nak jelaskan bahawa akidah tentang pensaliban Jesus ini memang adalah akidah yang paling penting dalam agama Kristian. Namun, terlampau banyak percanggahan yang berlaku dalam peristiwa pensaliban Jesus. Untuk makluman bagi mereka yang ingin memahami insiden ini, bagi masyarakat Kristian meyakini bahawa mereka percaya seluruh anak Adam membawa dosa yang dilakukan oleh bapa kita Nabi Adam AS. Kerana dosa itu dinamakan dosa warisan. Dosa Nabi Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, dosa ini terlampau besar dan ia diwariskan kepada seluruh anak Adam. Jadi seluruh anak Adam berdosa, sebab itulah mereka semua masuk neraka. Tetapi Tuhan yang Maha Adil memasukkan mereka ke dalam api neraka. Tuhan juga Maha Pengasih. That's why God sent His beloved Son incarnate in the form of Jesus. Datanglah akidah incarnation. Kenapa? Untuk mati di tiang salib. Itulah akidah crucifixion, mati di tiang salib untuk menjadi juru selamat. Ini asas akidah agama Kristian. Namun demikian,
peristiwa pensaliban yang dianggap sebagai peristiwa yang paling penting dalam sejarah agama Kristian ini, terlampau banyak percanggahan-percanggahan yang ada dalam Bible. Saya nak bentangkan kepada anda semua, sekiranya nak kaitkan sembahyang dengan peristiwa pensaliban Yesus ini, sedangkan peristiwa pensaliban Yesus ini sendiri dalam Bible, sebelum ini saya dah jelaskan, dalam Bible banyak versi, dan adanya percanggahan-percanggahan di dalam versi yang sama. Kadang-kadang ada percanggahan. Saya akan tunjukkan perkara ini. Dalam peristiwa pensaliban Yesus ini, beberapa percanggahan yang berlaku. Ya, percanggahan yang pertama. Siapakah orang yang membawa palang salib yang digunakan untuk mensalib Yesus? Menjadi amalan biasa, orang yang disalib perlu untuk mengangkat palang salib mereka sendiri. Namun demikian, perhatikan di sini ya. Dalam Matthew, Mark dan Luke menyatakan bahawa orang yang mengangkat palang salib ini ialah Simon yang berasal daripada Karen. Namun demikian, John menyatakan perkara yang lain. Okey, kita lihat apa yang dinyatakan dalam Luke contohnya. Dan dia, Pontius Pilate ataupun yang disebutkan Pilate, melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara kerana pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Jesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-mahunya. Ketika mereka membawa Jesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Karen yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Jesus. Dalam ayat ini, Luke chapter 23 ayat 25 hingga 26 menjelaskan bahawa orang yang mengangkat palang salib yang digunakan untuk mensalib Jesus ialah Simon yang berasal daripada Karen. Perkara yang sama juga dinyatakan dalam Matthew chapter 27 ayat 32 hingga ayat 33. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang daripada Karen yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Jesus. Maka sampailah mereka di situ tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Berarti dalam Matthew ini menjelaskan Simon mengangkat palang salib sampai tempat untuk disalib, iaitu di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Simon mengangkat palang salib. Ingat ya? Dalam Matthew chapter 27 ayat 32 hingga ayat 33. Dalam Mark chapter 15 ayat 20 hingga 22. Kemudian Jesus dibawa keluar untuk disalib. Pada waktu itu seorang yang bernama Simon orang Karen, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Jesus. Mereka membawa Jesus ke tempat bernama Golgota yang bererti tempat tengkorak. Ketiga-tiga ayat ini, Matthew, Mark dan Luke menyatakan bahawa orang yang mengangkat palang salib Jesus ialah Simon orang Karen. Sebaliknya, apa yang dinyatakan oleh John berbeza. Ya? Apa yang dinyatakan, John bercanggah dengan kenyataan tiga gospel ini. Kita lihat apa yang dinyatakan oleh John. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. Kemudian Pilate menyerahkan Jesus kepada mereka untuk disalib. So they took charge of Jesus. Lalu mereka menguruskan pensaliban Jesus. He went out carrying his cross and came to the place of skull. He went out. Jesus keluar carrying his cross, membawa salibnya, and came to the palace of skull, dan dia pergi sampai ke Bukit Tengkorak yang dipanggil dalam bahasa Hebrew Golgota. There they crucified him. So ayat ni menjelaskan bahawa dalam John chapter 19 ayat 16 hingga 18 menjelaskan bahawa orang yang mengangkat palang salib Jesus ialah Jesus sendiri sampai ke Bukit Golgota. Sedangkan dalam Matthew menyatakan bahawa Simon yang mengangkat palang salib sampai ke Bukit Golgota. Nampak tak percanggahan di sini? Mark, Matthew, Luke menyatakan Simon yang mengangkat palang salib, manakala John menyatakan Jesus sendiri yang mengangkat palang salib sampai ke Bukit Golgota. Jadi, apakah hakikat kebenarannya? Manakah yang benar?
sama ada Jesus yang mengangkat ataupun Simon. Bukankah ini satu keraguan yang cukup besar? Tak mungkin dua-dua betul. Mungkin salah satu betul ataupun kedua-duanya tidak betul. Perkara ini tak betul berlaku. Sebab tu adanya percanggahan. Yang kedua, apakah warna pakaian yang dipakai oleh Jesus sewaktu dibawa menuju ke Golgotha? Matthew menyatakan bahawa Jesus memakai baju yang berwarna merah terang, scarlet. Ya? Baju yang berwarna merah terang. Ya? Cuba rujuk dalam Matthew chapter 27 ayat 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah terang kepadanya, and put a scarlet robe on him, dan memakaikan jubah terang padanya. Matthew menjelaskan pakaian yang dipakai oleh Jesus ketika mana dibawa ke arah bukit Golgotha ialah merah terang. Ini dalam Matthew. Tetapi John pula menyatakan pakaian yang dipakaikan pada Jesus ialah berwarna purple. Cuba perhatikan. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri. Sebab mereka dakwa Jesus dipakaikan mahkota yang dibuat daripada duri. Sebagai satu penghinaan, inilah sebagai King of the Jew. Kamu dakwa sebagai King of the Jew, sebab itu diberikan mahkota yang dibuat daripada duri. Okey. Dan diletakkan di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. And they put a purple robe on him. Mereka memakaikan Jesus jubah berwarna ungu. Cuba perhatikan kat sini. Matthew menyatakan bahawa Jesus dipakaikan jubah berwarna scarlet, merah terang. Tetapi John dalam chapter 9 ayat 2, jubah yang dipakaikan kepada Jesus ialah jubah yang berwarna purple. So, mana yang betul? Jubah berwarna scarlet ataupun jubah berwarna purple? Tak mungkin dua-dua betul. Salah satu betul ataupun kedua-duanya tak betul. Ya, kedua-duanya tak betul. Ini contoh percanggahan-percanggahan yang berlaku dalam Bible. Yang ketiga, minuman yang diberikan kepada Jesus dicampurkan dengan apa? Apakah dicampurkan dengan mur yang berasa pahit ataupun dicampurkan dengan hempedu juga berasa pahit? Ya, persamaan kedua-dua pahit. Benda yang pahit nak dicampurkan dengan arak yang diberikan pada Jesus sebagai satu penghinaan. Ya, apabila Jesus sampai ke tempat untuk disalib, they brought Jesus to the place called Golgotha, which mean the place of skull. Mereka membawa Jesus sampai ke Golgotha, tempat yang dipanggil Bukit Tengkorak. Then they offer him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Dan mereka mereka memberikan Jesus wine yang dicampurkan dengan myrrh. Myrrh adalah sejenis bahan yang diambil daripada tumbuhan yang rasanya pahit. Berasal dari tumbuhan, rasanya pahit. But he did not take it, tetapi dia tidak ambilnya. Ini dalam Mark chapter 12 ayat 22 hingga 23. So dalam Mark menjelaskan benda yang ditambahkan pada wine yang nak diberikan pada Jesus ialah myrrh yang berasal dari tumbuhan. Tetapi berlainan pula apa yang dinyatakan oleh Matthew. Matthew menyatakan dalam chapter 27 ayat 33 hingga ayat 34. They came to the place called Golgotha, which mean the place of skull. There they offer Jesus wine to drink, mixed with gall. But after tasting it, he refused to drink it. Perhatikan kat sini. Mereka mau Jesus sampai ke Golgotha, dan di sanalah mereka memberikan ataupun menawarkan Jesus untuk wine yang dicampur dengan gall, mixed with gall, ataupun hempedu. Bukan mur ya, hempedu daripada binatang, mur daripada tumbuhan. Walaupun ada persamaan di sini, kedua-duanya memberikan rasa pahit, tetapi mur daripada tumbuhan, gall daripada binatang. So mana satu yang betul? Dicampur dengan mur seperti mana yang dijelaskan dalam Mark chapter 15 ayat 22 hingga 23, ataupun dicampur dengan gall dalam Matthew chapter 27 ayat 33 hingga 34. Mana satu yang betul? Mur atau gall? Nah, ini percanggahan yang ketiga.